Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Tuan Yang Dipertua Dewan Negara dan seluruh ahli-ahli yang berhormat Dewan Negara. Selamat petang dan salam Malaysia Madani kepada semua. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat senator yang telah membangkitkan isu-isu yang berkait rapat dengan bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sewaktu membahaskan rang undang-undang pembekalan 2024 di Dewan Negara ini. Di bawah Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi, memperkasa rakyat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah diperuntukkan sebanyak 6.17 bilion ringgit merangkumi perbelanjaan mengurus 4.42 bilion dan perbelanjaan pembangunan 1.75 bilion. Secara keseluruhannya, peruntukan 2024 meningkat sebanyak 776 juta atau 14.4% dibandingkan dengan Belanjawan 2023. Selaras dengan konsep food security is a shared responsibility, inisiatif keterjaminan makanan bukan saja dilaksanakan di bawah KPKM, bahkan juga dilaksanakan di bawah kementerian dan agensi kerajaan yang lain dengan peruntukan melebihi 1.7 bilion. Food security di Malaysia ini dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini memandangkan bahawa masalah food security adalah masalah yang melanda di seluruh dunia sekarang ini. Yang pertama, peruntukan 1 bilion di bawah dana komuniti madani untuk aktiviti ekonomi di peringkat komuniti di bawah seliaan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU. Ini di bawah Jabatan Perdana Menteri. Yang kedua, peruntukan khusus 600 juta di bawah Bank Negara Malaysia. Yang ketiga, peruntukan 100 juta kepada Malaysia Co-Investment Fund di bawah Suruhanjaya Security. Yang keempat, peruntukan 90 juta kepada Rishda dan Felkra untuk pekebun kecil, hal-hal pengeluaran makanan. Artinya tanggungjawab dalam hal keterjaminan makanan ini adalah dikongsi bersama oleh kementerian atau agensi lain. Saya berharap Yang Berhormat Senator kekal dalam Dewan insya-Allah dan saya cuba habiskan jawapan yang baru yang jawapan yang ulangan itu. Kalau ada masa saya akan sampaikan, kalau tak ada masa saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai telah memohon penjelasan bagi prestasi produktiviti sektor tanaman agro makanan negara. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, pada suku ketiga tahun 2023, sektor agro makanan memberikan sumbangan yang signifikan kepada keluaran negara kasar KDNK, iaitu 47.5 bilion ataupun 11.9% dengan pertumbuhan sebanyak 3.6% berbanding suku ketiga tahun 2023. Alhamdulillah, pengeluaran pertanian meningkat dalam masa suku ketiga ini. Pengiraan ini meliputi industri agro makanan di bawah sektor makanan serta industri makanan dan minuman di bawah sektor pembuatan dan perkhidmatan. Pencapaian sektor tanaman bagi suku ketiga tahun 2023 telah menyumbang sebanyak 1.8% kepada KDNK dengan nilai ditambah sebanyak 7 bilion yang merekodkan pertumbuhan 2.9% berbanding dengan tahun 2022. Saya bergembira dan kita berasa
peningkatan hasil pertanian ini adalah baik untuk keselamatan makanan kita di Malaysia. Saya percaya dengan pelbagai usaha KPKM yang telah dan sedang dilaksanakan akan memberi impak positif dalam meningkatkan produktif sektor agro makanan keseluruhannya. Tuan Dipertua, Yang Berhormat Senator Dr. Ahmad Azam bin Hamzah dan Yang Berhormat Senator Puan Susan Kemeril Anding. Ahmad Azam mana ya? Oh, ada. Kemeril? Tak apa, ada dari siapa kita nak kenal, itu saja. Untuk maklumat, yang perincian bagi peruntukan 400 juta di bawah program pengukuhan keterjaminan makanan. Itu Yang Berhormat nak tahu. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, program pengukuhan keterjaminan makanan tahun 2024 merupakan projek one-off yang akan dilaksanakan di seluruh negara. Perincian peruntukan bagi program ini adalah seperti berikut. 150 juta diperuntukkan untuk kerjasama dengan kerajaan negeri dalam mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. Melalui siaran ini, kita mengharapkan kerajaan negeri sama ada yang bersama kerajaan perpaduan atau bukan memberi kerjasama yang sebaiknya supaya soal keselamatan makanan ini beyond boundary political party ataupun negeri-negeri. Dia adalah kesemua rakyat memerlukan hal keselamatan makanan. 50 juta bagi melaksanakan kaedah baru perolehan baja secara tender terbuka. 50 juta akan diperuntukkan untuk program khas perolehan baru baja, bio dan organik. Ini tuntutan semasa ya. Banyak sekarang ni para penyelidik termasuk daripada UPM, MARDI dan sebagainya mengesyorkan perubahan sedikit sebanyak kepada baja organik atau bio organik. RM5 juta melaksanakan night farming pineapple dan 145 juta untuk melaksanakan projek pengukuhan keterjaminan makanan. Program ini akan memberi fokus dan tumpuan kepada perkara berikut, iaitu pengeluaran hasil pertanian, pengedaran di sepanjang rantaian nilai, pengukuhan sistem makanan yang lebih stabil dan mampan, peningkatan keselamatan dan pemakanan yang sehat. Pelaksanaan program ini turut memberi tumpuan dalam meneroka potensi baru, mengurangkan kebergantungan import serta mengkukuh produktiviti dan pemasaran sektor agro makanan. Kementerian menyasarkan komoditi yang mencatatkan kadar sara diri yang rendah serta kadar import yang tinggi yang berlaku sekarang ini. Tuan Yang Dipertua, kerajaan memberi perhatian yang serius untuk mengukuhkan keterjaminan makanan negara melalui kerjasama dengan negara dalam Persatuan Negara-Negara ASEAN. Cadangan ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Vel Pari, anak lelaki Samibelu. Ada tak? Bagi mengetengahkan semangat keutamaan ASEAN berhubung kerjasama agenda keterjaminan makanan serantau, Malaysia dan 9 negara ASEAN yang lain telah mengumumkan deklarasi pemimpin ASEAN bagi mengukuhkan keterjaminan makanan dan nutrisi sebagai respon kepada krisis semasa berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta. Begitu juga sidang yang berlaku di Kuala Lumpur bulan lepas di antara Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN, di antaranya telah dipersetujui supaya misalnya hal kekurangan beras negara ASEAN kita minta utamakan daripada Vietnam, Thailand, Kampuchea untuk beri kepada negara-negara ASEAN ini jikalau berlaku satu kekurangan di kalangan negara ASEAN. Ini
telah pun dipersetujui hal food security ini. Deklarasi tersebut merupakan inisiatif bersama terkini dari negara ASEAN dalam memulakan tindakan serantau bagi mengukuhkan sokongan pelbagai hala ke arah meningkatkan produktiviti pengeluaran makanan, memudahkan urusan perdagangan, melancarkan sistem logistik sedia ada serta meningkatkan daya tahan jangka panjang sektor pertanian. Selain itu, kerjasama serantau dalam agenda keterjaminan makanan yang turut melibatkan komitmen Malaysia, antaranya ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. Yang inilah, kita kata kalau berlaku kita kekurangan beras dan sebagainya, maka ASEAN akan mengutamakan untuk mencukupkan beras di negara kita. ASEAN Food Security Reserve Board, ASEAN Food Security Information System, dan kerjasama Midori ASEAN Jepun. Begitu juga dalam sidang Menteri Pertanian ASEAN itu diberitahu bahawa di pihak penyelidikan kita pun mengatakan jangan bimbanglah sebarang ikan ataupun barang daripada laut daripada Jepun ianya selamat dimakan, dikaji oleh pihak kementerian kita dan juga pihak yang lain. Kerjasama ini dilaksanakan demi menjaga kemampanan sistem makanan masa hadapan ASEAN dan juga kesejahteraan serta kebajikan para petani di rantau ini. Tuan Dipertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pelepasan kawalan harga sementara bagi bekalan ayam melalui Belanjawan 2024 dan selaras dengan langkah ini, harga ayam telah diapungkan di pasaran. Yang Berhormat Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof. Yang mana ya? Ada. Dan Yang Berhormat Senator Datuk Wira Koh Nai Kong telah membangkitkan persoalan berkaitan inisiatif kerajaan dalam membantu penternak kecil selepas harga ayam diapungkan. Dalam hal ini, kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk membantu penternak supaya kos pengeluaran ayam berada pada kadar yang wajar dan munasabah. Sekarang ini, harga makanan ayam yang diimport turun sedikit, berada di paras yang agak sederhana. Sebab itulah harga ayam sekarang berada di harganya agak sederhana, tidak begitu tinggi dan tidaklah begitu murah. Menawarkan pinjaman mudah melalui Agrobank sebanyak 300 juta kepada penternak ayam melalui dana pembiayaan agro makanan untuk bantuan modal pusingan keuangan dan modernisasi sistem ternakan. Jadi di awal tahun ini, di akhir tahun kita rancanglah apa yang kita nak buat. Kita beritahu anak-anak buah kita yang berminat supaya buat permohonan awal. Sebab kalau dah berlaku bulan 6, bulan 7, selalunya dia telah pun ada perancangan-perancangan awal. Kadang-kalanya bank ataupun pihak kerajaan sudah ada allocation perbelanjaan itu. Oleh itu sebarang permohonan baru eloknya dibuat di akhir tahun ini ataupun awal tahun depan. Menyediakan bantuan modal pusingan kepada penternak kecil sebanyak 5,000 ekor melalui skim pinjaman mikrokredit. Ini diteruskan oleh bank kita khasnya Agrobank. Menjalankan kajian bagi menghasilkan bahan mentah gantian dari sumber tempasan berasaskan isi rong sawit. Ini telah dibuat dan dia berjalan. Seterusnya melaksanakan bagi makanan ternakan ayam berasaskan sumber alternatif seperti black soldier fly. Kita belum lagi secara besar-besaran, tapi telah dibuat di beberapa tempat. Dan di Thailand, black soldier fly ini sudah besar dan dia jadi makanan alternatif kepada ternakan ayam. Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad Azam bin Hamzah, kali lagi, mengesyorkan cadangan supaya mengurangkan import dan pihak kerajaan perlu melaksanakan perbincangan dengan pihak industri berkaitan pengimportan daging ayam walaupun telah mencapai SSR
100%. Dan ini kita berunding dengan semua pihak. Memang sekarang ini kedudukan ayam kita telah capai pada SSR dan insya-Allah telur juga akan diikuti kemudian. Sekarang sudah berada di tahap yang melegakan. Untuk makluman YB Senator pada 2021, SSR ayam 99.9% dan menurun kepada 93.3% 2022. Ini banyak akibatlah. COVID, kurang pekerja dan semua kita faham dah itu. Berikutan penurunan pengeluaran tempatan. Kerajaan telah memangsohkan approve permit AP bagi pengimportan ayam pada 18 Mei 2022. Namun, pengimport masih perlu memohon import permit bagi tujuan kawalan biosecurity dan daya jejak produk ayam, terutama daripada DBS. Sebab kita tidak mahu mengizinkan ayam yang berpenyakit masuk ke Malaysia. Pengimportan ayam bertujuan untuk memastikan bekalan ayam adalah stabil untuk memenuhi keperluan domestik. Pada masa yang sama, pengimportan diperlukan untuk menampung permintaan industri hiliran. Kita nampak yang kita makan hari, tapi macam Ramly Burger, McDonald, ayam mas, dan berbagai-bagai lagi yang daripada hiliran ayam itu. Mereka amat memerlukan ayam yang begitu banyak untuk meneruskan industri mereka. Di samping itu, KPKM melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina sentiasa mengadakan sesi libat urus dengan industri penternakan ayam. Ini bagi memastikan industri ayam dan telur terus kekal mampan, di samping memastikan bekalannya terus stabil. Yang betul, Tan Sri, yang betul. Mohon mencelah sedikit rakan saya Menteri. Terima kasih. Bapak Menteri, dalam kes bekalan ayam ini dan penternakan di negara kita, antara kos yang tinggi kepada industri ini adalah pembelian makanan ayam, ya. Pembelian makanan yang kontennya antaranya jagung, dan apabila berlaku krisis geopolitikal seperti peperangan di Ukraine dan tempat-tempat lain, import bahan-bahan ini sudah menjadi mahal. Kalau mahal itu satu hal, kalau tak dapat bekalan, jadi kos makanan ayam dan sebagainya akan meningkat kepada pengusaha-pengusaha tempatan. Adakah kerajaan merangka untuk kita membuat pelaburan di luar negara dengan cara kita melabur, mengeluarkan di negara-negara yang berkenaan di mana cuaca dan keadaannya sesuai untuk jagung makanan ini, kita melabur dan menanam jagung di sana dan hasilnya kita bawa balik ke negara kita. Apa pandangan Menteri? Saya lontarkan idea ini dalam temu bual di TV3 dan juga Sinar, di mana ada perkara-perkara bahan-bahan yang tidak sesuai ditanam di Malaysia buat masa ini. Tak tahulah kajian-kajian pihak Mardi dan lain-lain pada masa akan datang. Misalnya soya. Sudah tentu kita import yang begitu banyak setiap tahun. Green corn. Kita cuba membuat percubaan, tanam di Perlis dan sebagainya, tapi kita dapati kosnya agak tinggi. Kalau kita lihat dalam laporan FAO, iaitu yang menjaga hal makanan di peringkat bangsa bersatu, berpusat di Rom, meletakkan food security yang terbaik bagi ASEAN ini ialah Singapura. Singapura bukan ada banyak sangat tanahnya, tapi dia telah invest di merata tempat, apa berlaku pun keadaan aliran makanan ke negara mereka itu cukup dan ianya sentiasa ada. Oleh itu kita juga mesti peringkat lontaran idea baru. Belum lagi ada perbandingan serius supaya kita buat reverse investment kalau boleh masa hadapan untuk kita supaya flow change itu tidak terganggu. Misalnya bila soya, misalnya gandum ataupun yang lain-lain yang kita import
yang perlu import ini. Grain corn. Di samping penyelidikan terus kita buat untuk tanam di Malaysia, pada masa yang sama untuk security, supaya kita ada fikir daripada sekarang supaya ada tempat yang sesuai. Kalau ianya lebih murah, lebih ekonomik, apa salahnya pada masa hadapan kita buat reverse investment di mana-mana tempat yang cuacanya lebih sesuai untuk kita tanam di situ, dan boleh bincang dengan kerajaan di sudut SAT, cukai dan sebagainya. Itu serahlah kepada kementerian-kementerian lain. Yang pentingnya rangkaian keterjaminan makanan itu sentiasa ada. Sebab hal makanan ini kita tahu, ia bukan hari ini selesai. Misalnya hal ayam dan telur gedah. Beras sudah ada gedah. Timbul pula bawang. Sekarang masalah bawang pula. Jadi bawang ni kita nak buat bagaimana? Kegemaran. Mohon mencelah, Tan Sri. Ya. Soalan? Ya, boleh. Belum habis Menteri jawab ni. Sikit soalan simple. Regarding the reverse investment. Ya. Tertarik saya ucap terima kasihlah kepada Yang Amat Bawa Menteri yang hadir pada hari ini mengenai sisi jawab dengan Ahli Dewan begitu menggemuruh pada beliau. Jadi soalan yang saya nak tanya, peranan dan tindakan agresif kementerian bagi mengatasi masalah makanan asas ni, tadi Yang Berhormat mengatakan akan membuat reverse investment, terutama daripada segi food security. Tetapi pada pendekatan saya, pada pandangan saya, daripada kita buat reverse investment ke negara luar, kita patut melihat investment itu dilakukan di dalam negara kita dahulu. Sebab kalau kita masih lagi tanggungan kita pada negara luar, masalah ini akan re-incurred dan akan menjadi masalah yang berulang kembali. Jadi saya rasa Malaysia ni ada banyak tanah kosong Yang Muhammad. Jadi kita perlu lihat ini tak ikut jawapan saya tadi. Ni saya tanya tadi pasal reverse investment. Duduk sah. Saya kata yang tidak sesuai ditanam di Malaysia. Misalnya soya. Kita sekarang misalnya padi. Padi sesuai di Malaysia. Kenapa tak cukup? Saya yakin kalau betul-betul kita tumpu, padi boleh cukup. Itu yang kita tumpukan. Sekarang ini swasta mau terlibat, skala besar mau terlibat, dan cara skincan telah dibawa ke mana-mana tempat supaya hasil padi naik. Kenapa sebelum ini padi, beras tak cukup? Buat apa kita tanam? Karena kita beli daripada luar, beras harganya murah. Tapi bila India stop beras putih, maka kita pun berada dalam keadaan kacau bilau. Sikit, bukanlah banyak. Kita katalah, ini andaian, 10 tahun lagi tak ada negara yang akan jual beras kepada Malaysia. Apa nak jadi? Masa itu kita dah kena ada cukup beras. Tetapi green corn kita kena lihat, kita dah buat percubaan di sini. Ianya agak mahal, cuacanya kurang sesuai. Jadi kalaulah dipikirkan masa depan, misalnya untuk food security, boleh kita fikirkan ia ditanam di mana-mana dengan modal yang besar. Yang penting ia tidaklah membelanja yang begitu besar. Misalnya sekarang ni kita import. Saya tengok bawang 707 juta. Jagung bijian 1.4 bilion. Hampas soya 2.6 bilion. Ni Yang Berhormat negeri mana? Selangor. Boleh tak keluar hampas soya banyak ni? Tak. Itu dia. Yang Berhormat Menteri, current situation, kita ada teknologi. Ya. Kita boleh menggunakan teknologi terkini untuk menyelesaikan masalah food security dalam negara kita. Ya, kalau kerajaan melihat penyelesaian dalam masa jangka masa panjang, saya rasa pihak kementerian di bawah Yang Amat Berhormat yang begitu bijak dan cerdik ni boleh memikirkan strategi yang penting untuk menyelesaikan food security menggunakan teknologi terkini dalam negara kita. Food security misalnya ikan, beras, lembu, daging, kambing. Itu boleh diusahakan di Malaysia secara besar-besaran, secara insentif yang kita sedang buat sekarang. Tapi perkara yang tanaman tidak sesuai, misalnya gandum. Gandum boleh tanam di Selangor. Kalau saya diberikan mandat jadi menteri, saya cari usaha untuk jadi selesaikan masalah ni. Kalau saya lah. Sebab itu tak jadi menteri. Sebab otaknya keliru. Yang ini saya hormat lah. Tapi otak keliru macam ni nak jadi menteri macam mana? Takkan gandum nak boleh tanam di Sabak Bernam. dia Sila. Masa saya tak banyak ni.
Baik tu bila nak tanya tu kena faham betul-betul. Ni Bang Mat ni. Buah-buahan yang misalnya apple, orange, anggur, ini kita import 2.4 bilion. Memang anggur ditanam ada di sini. Tetapi kesesuaiannya, buahnya yang lebat dan sebagainya, bermutu dan sebagainya, ada 2.4 bilion. Sayur-sayuran, 4 bilion. Ini lobak merah, ubi, kentang, kekacang dan sebagainya. Kacang dal misalnya. Mana nak boleh ditanam di Hulu Selangor? Jadi perkara-perkara begitu yang kita kena fikir. Bukan saya kata kena buat dah. Kena fikir. Tapi hal padi, hal ikan, Alhamdulillah aquaculture sekarang. Kita sudah hampir capai SSR. Padi jauh lagi. Lembu, daging, pedaging jauh lagi. Tapi itu boleh dibuat di Malaysia. Kalau tak berjaya dalam masa beberapa tahun lagi, kita yang salah. Artinya Malaysian, rakyat Malaysia yang salah. Termasuk kerajaan kena tumpu dalam hal seperti itu kerana ia boleh dikeluarkan di Malaysia. Dalam menjawab isu berkaitan padi dan beras, saya ingin memberi fokus kepada beberapa perkara baru yang belum pernah dibangkitkan atau dijawab sebelum ini. Peningkatan pendapatan orang asli melalui tanaman padi bukit. Yang berhormat Senator Datuk Aziz bin Sitin, mana ya? Telah memukakan cadangan supaya tanaman padi bukit dijadikan inisiatif untuk menambah pendapatan orang asli. Bagus cadangan ini. Untuk maklumat yang berhormat Senator, penanaman padi bukit di Semenanjung Malaysia hanya tertumpu di beberapa negeri seperti Kelantan, Perak dan Pahang yang melibatkan anggaran keluasan 45.7 hektar sahaja. Berbanding keluasan penanaman padi bukit di Sabah dan Sarawak sebanyak 40,822 ekar. Sebab itu Menteri Keuangan dalam belanjawan yang dikemukakan telah menaikkan peruntukan kepada padi bukit bagi Sabah dan Sarawak. Secara umumnya aktiviti penanaman padi bukit diamalkan secara semi-tradisional bagi tujuan sara diri dan akan dijual sekiranya terdapat lebihan. Memang padi bukit Sarawak Sabah ni sedap. Terutama sekali beras bario. Kawasan penanaman padi bukit ini bergantung sepenuhnya kepada air hujan dengan hasil pengeluaran yang agak rendah. Kerajaan sentiasa menggalakkan semua golongan termasuk masyarakat orang asli untuk mengusahakan tanaman padi bukit dan akan menyokong daripada segi penyediaan insentif sekiranya terdapat keperluan. Oleh itu kalau mana ada orang-orang asli untuk memohon bantuan dan sebagainya, sampaikanlah kepada pihak kami, kita akan cuba menghantar pegawai dan juga untuk membuat perundingan supaya dapat kita beri bantuan. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Dr. Ahmad Azam bin Hamzah sekali lagi dan Yang Berhormat Senator Datuk Lim Peh Hin telah membangkitkan isu berhubung subsidi padi bukit. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, skim baja dan racun untuk padi huma telah diperkenalkan pada tahun 2015 lagi yang melibatkan pemberian bantuan input baja sebatian, baja urea dan racun rumpai kepada pesawah padi bukit di Sabah dan di Sarawak. Dan belanjawan 2024, kerajaan telah bersetuju untuk meningkatkan peruntukan subsidi padi bukit kepada 50 juta, meliputi luas kawasan penanaman 43,000 hektar. Seramai 40,000 pesawah berdaftar di Sabah dan Sarawak akan mendapat manfaat. Ramai yang terlibat padi bukit ni. Dan kerajaan akan berusaha membantu dan kita akan cuba tingkatkan dari tahun ke tahun. Yang Berhormat Senator ya. Hussein Ismail. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya sebenarnya rasa gemetar sikit nak tanya ni. Sebab garang cara Menteri menjawab. Pulang paku buah keras. Saya fikir jangan underrate lah kalau kita senator nak bertanya. Sebab persoalan ni kita bicara tentang isu negara.
Saya cuma nak ambil celahan sedikit walaupun habis waktunya ni, ialah isu research. Tadi bila dah Abang Mat sebut, Abang Mat, kita nak tanam tempat kita tak boleh, kita tanam tempat kawan. Memang saya pernah mencadangkan supaya kenapa kita tak explore di tempat lain. Tetapi dengan pemerkasaan research yang kita peruntukkan untuk pertanian yang saya lihat kecil, kalau tak silap saya 60 juta. Saya difahamkan diminta sekitar dalam 300 juta. Research ini akan mampu membuat inovasi baru. Itulah sebabnya Thailand mampu tanam kurma. Itulah sebabnya Indonesia mampu tanam kurma. Itulah sebabnya Indonesia mengeluarkan padi, nama apa, MS apa semalam saya sebut, dengan tempoh 70 hari. MQM di Vietnam dengan tempoh 75 hari. Saya nak kalau boleh sikit kesempatan untuk kita dalam konteks pertanian ini, bagaimana pemerkasaan research itu untuk menjadi satu asbab kepada program kejayaan pencapaian tinggi dalam bidang pengeluaran pertanian. Terima kasih. Setuju 100%. Tanya lembut, jawab lembut. Tanya keras, jawab keras. Itu biasalah. Jadi kalau research memang kita perlu pertingkatkan dari masa ke semasa. Di universiti kita dan sekarang semuanya sedang terlibat. Mardi, pihak universiti, khasnya UPM terlibat dalam bahagian research ini. Dan sentiasa memberi idea-idea baru kepada kementerian ini. Dan supaya yang dapat diperturunkan kepada para pengusaha, khasnya para petani. Ini yang kita sedang usahakan dan memanglah saya sebut dalam lawatan saya ke China. Saya berbincang dengan profesor negeri China bagaimana mereka boleh tanam padi dalam air masin. Mereka telah datang ke sini bincang dengan pihak Mardi kita dan sekarang sedang diusahakan dan akan sampai waktu boleh ditanam di kawasan air masin. Begitu juga padi dalam 75 hari atau kurang daripada 100 hari. Kita sedang usahakan begitulah juga. Kita berbagai tempat. Misalnya kita nak banyakkan 5 musim untuk 2 tahun. Pada masa akan datang mungkin 6 musim untuk 2 tahun dapat kita laksanakan. Tapi pihak research kita, saya setuju dengan senator dan senator kena banyak lagi memberi pandangan dan bercakap. Tambahkan peruntukan kepada research ini. Tadi Timbalan Menteri MITI memberitahu pelaburan rekod dalam masa yang tertinggi diumumkan, iaitu lebih daripada 230 bilion. Saya tak ingat angka tepat tadi yang diumumkan oleh Maida. Dengan kemasukan banyak hasil, banyak pelaburan ini, kita harap negara boleh dapat duit banyak lagi. Dapatlah kita peruntukkan kepada terutama sekali peruntukan untuk memajukan negara ini, terutama dalam bidang research. Dan nak pelaburan banyak masuk semuanya, kerajaan kenalah stabil. Itu paling penting. Kalau kerajaan tak stabil, ni bulan depan ambil alih kerajaan. Buat bulan 1 kita nak ambil alih kerajaan. Jadi macam mana pelabur nak datang? Jadi kalau stabil sekarang ni, pelabur dah boleh masuk. Hasil nanti negara dapat wang banyak, dapat diperuntukkan lagi lebih banyak kepada rakyat. Jadi terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang lain saya akan jawab secara bertulis. Setiap satu yang bercakap lebih kurang, bukan lebih kurang lah, manusia tepatlah 20 orang akan dijawab secara bertulis. Terima kasih kepada semua.